kita bertemu dan berhimpun bagi meneruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi bibarakatihi fid darain amin. Pada perkara adab pergi ke masjid, muka surat 32, baris yang ke-5 daripada panggan atas. 1, 2, 3, 4, 5 kita berhenti. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Ni untuk orang lelaki, no? Jangan sekali-kali engkau meninggalkan solat secara berjemaah, beramai-ramai. Kita mazhab Imam Syafi'i, hukum dia fardu kifayah. Kadang-kadang orang nak balik yang buruk, orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah kan. Tok guru kata sepatutnya lagu ni kita hak pulun buat, orang lain tak payah, kita kena pulun. Orang lain tak payah, bukan orang lain buat kita tak payah. Jadi fardu kifayah hukum dia. Walau bagaimanapun, kenapa di sini Imam Ghazali kata jangan sekali-kali? Kerana ia adalah amalan yang dituntut, adapun digesa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh sungguh-sungguh ni jaga solat secara berjamaah. Bila sebut berjamaah, dia ada imam, dia ada makmum. Dan yang terlebih afdal ataupun terlebih baik, dia solat di mana azan dilaungkan. Tempat itu ada azan yang dilaungkan, seperti di masjid, surau, musalla, naksah kan. Bahasa Aceh ke bahasa Banjar, naksah. Baik. Jadi kalau semayang seorang-seorang tu, semayang tu bagus dah, tapi yang lebih baik itu adalah secara berjemaah. Tapi solat secara berjemaah di masjid ini adalah satu tuntunan daripada Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut, Nabi perintah kepada para pemuda, geng-geng belia ni lah, supaya menghimpunkan kayu-kayu api. Saya rasa tuan-tuan pun selalu dengar dah kan? Orang yang selalu solat Jumaat ni, selalu ni dia teringat ataupun teringat pagar hadis-hadis yang menceritakan keadaan macam ni lah. Nabi suruh himpun kayu api, nak buat apa? Pergi cari orang hak tak ada sebarang masalah, tak ada keuzuran, tak ada sebab musabab, saja-saja dia semayang di rumah, tak mai semayang Jumaat di masjid. Nabi kata aku nak cucuh rumah dia. Lagu tu. Jadi abang di sini isyarat dia tu. Isyarat dia bahawa kalau tak ada pasal badan sihat wal afiat, kena mai di masjid, di surau untuk solat berjemaah. Tu. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, cerita Nabi dalam keadaan uzur tersangat-sangat dah. Ketika itu keadaan Nabi SAW dah menghampiri kewafatan dah. Nabi dah nak meninggalkan dunia yang fana ini, walaupun dalam keadaan susah, sulit, perit, Nabi tetap juga minta tolong sahabat dia, 2 orang, papah dia kiri dan kanan, dalam keadaan kaki terseret, pi juga ke masjid untuk solat secara berjemaah. Bila sampai di masjid, Nabi SAW bagi perintah, arahan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar untuk mengimamkan jemaah para sahabat yang ada pada waktu itu. Jadi nak abang apa lagi di sini? Nabi nak cucur rumah, Nabi nak meninggal dunia pun Nabi tidak meninggalkan lagi solat fardu jemaah secara berjemaah. Kemudian dalam hadis yang lain menyebut kelebihan solat fardu jemaah, seperti yang kita semua sedia maklum. Kita peringat balik supaya semangat kita istiqamah sampai ke mati secara berjemaah di masjid ni, solat berjemaah ni.
Nabi SAW sebut man salla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Hak ni tambahan tu. Hak ni tambahan saya baca. Dia bekik dengan jangan sekali-kali meninggal solat Jumaat tu lah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ini, sesiapa yang mengerjakan solat jamaah selama 40 hari dia solat fardu Jumaat, solat fardu secara berjemaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Jadi di sini nak abang kata dia tidak masbuk, dia sempat bersama ketika imam angkat takbir yang pertama tu, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menulis bagi orang yang istiqamah 40 hari tadi tu tak tinggal bersama-sama imam takbiratul ihram, 2 kebebasan. Dia mendapat 2 jaminan. Jaminan yang pertama, Allah Ta'ala akan membebaskan dia daripada sifat munafik. Sifat munafik ini adalah satu sifat yang paling ditakuti, dibimbangi, dirisaukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mana hayat mereka bersama Nabi. Pasal mereka tak tahu siapakah mereka itu, golongan munafik tak tahu. Tapi Nabi SAW sebut ada orang munafik. Orang munafik ini rupa dia tu nak ke Islam, hati perut tu benci tak ada dah. Na'uzubillah min zalik. Jadi dia panggil munafik ni 2 alam. Dua alam. Cakap lagu lain, perut lagu lain. Muka ada senyum, hati sangat busuk. Lagu tu. Jadi para sahabat cukup bimbang, susah hati dengan sifat munafik. Jadi mereka pun bersungguh-sungguh berlumba-lumba menjaga takbiratul ihram, minta Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada sifat munafik, berpura-pura. Jadi kalau 40 hari kita boleh beramai lagu ni, dalam tempoh 40 hari ni pun dia ada hikmah dia, ada rahsia dia juga, kan? Ciptaan, bahkan kalau kita tengok kejadian manusia dalam kejadian ataupun perkembangan, satu anak di dalam rahim ibu dia pun kan bertempoh 40 kan, 40 hari daripada segumpai darah, tulang, lepas tu dagingan, 40. Jadi hikmah ataupun rahsia 40 hari ni kalau kita boleh istiqamah, solat fardu jemaah ni, insya-Allah lah dia akan jadi mendarah daging, orang kata. Dia akan jadi kelaziman, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi tabiat ataupun adat. Bila sembahyang di rumah dah rasa macam lagu tak sah, dia akan jadi lagu tu. Itu di antara hikmah lah ataupun rahsia kita beramal sesuatu amalan selama tempoh 40 hari tak tinggal. Jadi bebas daripada sifat munafik, berpura-pura. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, orang yang menjaga takbiratul ihram 40 hari ini bersama tu imam, dia juga mendapat jaminan kebebasan daripada Allah Ta'ala, daripada diazab oleh api neraka Allah. Jadi kita kena rebut lah peluang ni tuan-tuan. Jaga solat fardu jemaah, jangan bagi lepas takbiratul ihram. Maksudnya dia ada bersama-sama dengan imam 40 hari. Kemudian utamanya di dalam tambahan lagi tu berkenaan solat fardu jemaah ni, dalam banyak-banyak solat fardu jemaah ni, yang paling terbaik dalam banyak-banyak 5 waktu tu adalah solat fardu subuh. Kerana siapa yang solat fardu subuh secara berjemaah, dalam hadis Nabi SAW sebut, dia mendapat ataupun ditulis ganjaran di sisi Allah Ta'ala seumpama dia berqiyamul lail sepanjang malam. Solat fardu, solat jemaah je, secara solat jemaah subuh bersama tu imam, Allah Ta'ala tulis malam tu dia berqiyamul lail. Allah Rabbi. Pasal itu dalam di dalam syarah dia ni disebut di antara solat fardu yang paling utama tu subuh. Banyaklah kelebihan dia. Pernah suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia perasan satu orang sahabat dia tak mai sembahyang jemaah.
Tu kata Nabi apa dia sahabat ni depa prihatin. Depa ambil berat. Macam kita lah main semayang, tengok-tengok Pak Haji kita seorang tak main. Kita tanya lah jiran ni lagu mana ni tak main ke ni pasal apa pergi mana? Oh depa pergi berjalan ke Marin Highland, terkandas hujan. Contoh kan. Jadi kita patutlah banyak hari tak nampak kan. Duk menginap di Marin Highland tak boleh turun lagi. Reban habis tebing-tebing jalan tu, hujan menyaksikan. Allah Rabbi, takut kita tengok. Yang hanyut hak ketegang pun ada. Bukan ketegang, kemungkinan dia ada masalah kan, dia urgent kot. Dia lintas-lintas dengan motor orang tak bagi. Lah mujung motor yang hanyut depa selamat. Kan? Depa punya kata lah kat kawan saya apa mungkin dia ada emergency kot tu, dia gagah nak kedah je kan. Memang tak upaya ayak cukup kuat. Ayak angin jangan buat muka. Tu Allah Ta'ala hantar benda-benda lagu tu kan. Dia lembut kan, ayak pun lembut, angin pun lembut, tapi sekali dia main dalam kuantiti yang banyak habis hanyut. Allah Rabbi. Jadi kita orang kata apa ambil berat. Tanya ni apa lama tak main. Begitulah juga Sayyidina Umar. Jadi pagi tu dia perasan satu orang pemuda ni yang selalu menarik perhatian dia, selalu ada jemaah, tapi pagi tu tak ada. Tanya mak dia. Wahai ummi. Dia bahasa ummi lah dia beradik tu. Ni wahai mak, mana pi anak teruna tak nampak pagi ni. Mak dia pun bang, anak teruna aku hari ni tak main, penat. Pasal apa? Semalam berqiyamul lail. Berqiyamul lail sampai tak main subuh. Mengantuk, terlampau letih. Maka Sayyidina Umar kata, walaupun dia penat berqiyamul lail, tapi dia amalan qiyamul lail tadi tetap bersatu sunat. Tak boleh nak challenge dengan solat fardu subuh secara berjemaah. Jadi dia kata lebih baik dia solat fardu subuh secara berjemaah daripada dia menghidupkan malam tadi sampai dia terlepas ataupun miss untuk solat bersama-sama dengan para sahabat yang lain secara berjemaah. Tapi kalau dia boleh qiyamul lail kemudian boleh solat fardu subuh secara berjemaah, yang tu paling terbaik. Jangan tuan-tuan bila kita baca kelebihan gitu terus kita tak pernah niat nak bangun tahajud tuan-tuan. Jangan rugi juga. Solat sunat tahajud pun penting juga. Kalau orang yang menjalani perjalanan untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, banyak para ni hadis Nabi SAW ke ataupun kata ulama, saya confuse. Cuma nak abang kata gesaan lagi tu. Ataupun tuntutan satu orang hamba yang nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni makhluk, dia kena bangun juga berqiyamul lail walaupun tempoh masa dia seperti mana perahan susu. Sekali perah walaupun dia bangun saat tu pun baik dah, elok dah. Kalau boleh bangun setengah jam berqiyamul lail bagus lagi lah. Sejam ke 2 jam lagi hebat lagi lah. Tapi kalau dulu masa walaupun 10 minit 15 minit yang dia dat, bangun awal sebelum subuh untuk solat sunat 2 rakaat, baca Quran walaupun sepotong ayat pun dah bagus dah. Tapi jangan sampai kita tertinggal solat subuh secara berjemaah. Kerana kelebihan solat fardu subuh secara berjemaah tu lebih besar lagi nilai dia di sisi Allah. Yang wajib, Jadi orang saya dah sebut dah sebelum ni, pulun yang sunat tinggal yang wajib. Macam pakai serban, pakai seluar pendek. Pakai serban punya elok, tengok Allah kepala lutut. Lagu tu. Jadi dia pulun jaga solat sunat duha, saja jaga solat sunat apa dia tahajud, tengok zuhur semayang, asar tak semayang. Jadi tak jadi. Jadi kita jangan silap. Pulun yang sunat tinggal yang wajib. Rugi. Dia sepatutnya yang wajib diiringi yang sunat. Lagu tu. Ni semua ni permainan syaitan. Permainan syaitan. Orang yang mula nak dekat dengan Allah Ta'ala ni selalu salah faham dalam konsep buat ibadat ni, sunat dengan wajib yang mana dia nak dahulukan. Baik. Kemudian solat fardu isyak juga utama juga. Dia rendah sikit kelebihan dia kalau berbanding dengan subuh. Isyak kalau siapa solat secara berjemaah, dalam hadis Nabi SAW sebut dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah seumpama dia menghidupkan ataupun dia bangun berqiyamul lail separuh malam. Hak tadi seluruh malam, hak ni separuh malam. Banyak juga. Banyak juga solat fardu isyak.
Jadi dalam hadis Nabi SAW yang lain juga sebut, 2 waktu ni kalau siapa yang tak mai tu, dia boleh digolongkan dalam kelompok orang munafik. 2 waktu tu bila? Waktu maghrib isyak dengan subuh. Pasal apa? Pasal apa boleh digolongkan kelompok munafik? Pasal waktu tu gelap. Puak-puak munafik hak pura-pura mengaku Islam tu, waktu tu lah mereka tak mai. Pasal mereka duk sangka Nabi SAW tak nampak, tak perasan, gelap. Jadi kalau kita ingat akan hadis Nabi SAW ni, kita akan sungguh-sungguh jaga 2 waktu ni, sungguh-sungguh bimbang kita tersenarai di kalangan puak-puak munafik. Jaga sungguh-sungguhlah solat maghrib, isyak dan juga subuh. Mungkin zuhur, asar kita ada urusan kerja di tempat kerja, di luar tempat, kita buat bendang, kita buat sungai, kita tak dan kan. Tapi jaga sungguh-sungguh ni, maghrib, isyak dan subuh ni, bagi masa sungguh-sungguh. Bahkan solat fardu subuh saya tertinggal satu lagi kelebihan, minta maaf. Orang yang jaga solat fardu subuh secara berjemaah, dia berada di dalam zimmatillah. Satu lagi, zimmatillah ni tak ada nak tulis. Lah hadis Nabi SAW sebut juga, dia mendapat penjagaan daripada Allah Ta'ala, dapat pemeliharaan, dia dapat peliharaan daripada Allah Ta'ala. Betul ya saya sebut tadi istilah perlindungan lah sebut, no? Orang yang dapat zimmatillah ni, dia mendapat perlindungan daripada Allah, mendapat jaminan daripada Allah. Dan sesiapa yang menzalimi ataupun buat penganiayaan kepada orang yang menjaga solat fardu subuh secara berjemaah, maka dia akan dicampak oleh Allah Ta'ala masuk dalam neraka dalam keadaan terterak. Ada yang kata tersungkur, ada yang kata tersembam muka dia ke bawah. Ni orang yang jaga solat fardu subuh secara berjemaah, dia ni orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Orang yang istimewa, orang yang special, VIP di sisi Allah. Siapa pergi duk usik, siapa duk pergi kacau, siapa duk pergi buat tak ketahuan dekat dia, dia akan dilimpak oleh Allah Ta'ala masuk dalam api neraka dalam keadaan penuh penghinaan. Tu solat fardu subuh. Jadi jangan sebut pulun subuh saja, hal lain tak mai. Lagu tu pun boleh jadi juga kan. Kalau boleh kita mai semualah kan, kalau boleh. Lagu mana? Nak banyak. Dia lagu ni lah satu lagi. Solat jemaah ni kan, Tok Guru bagi lagi kat kita, ibarat nak bagi kita rajin menjaga jemaah. Kalau kita dengar lah kan, ATM di Limbung Tebal ni, kalau kita jolok RM10 keluar apa duit? RM10. Tengok-tengok dia pun kata kat Perai Buntang, jolok RM10 keluar RM24. Kat mana tuan-tuan nak pergi jolok? Semua buka pintala Perai Buntang. Panjang berela pun tak apa. Pasal apa? Aku nak RM10 dapat RM27. Kalau RM100 dapat RM270. Lagu tu lah nak faham solat fardu secara berjemaah. Di rumah dapat 1, mai di masjid dapat 27. Tapi tak nampak kan. Cuba nampak macam duit RM1 berselerak sampai tak penuh ni. Telur ipin ni perkataan tak cukup singkat orang, sampai dah bumbung pun panjat ni. Dia nampak 27 pahala tu. Tapi tu yang kata iman, benda yang kita kena yakini dengan hati. Lagu tu lah. Kita faham lagu tu senang. Tuan-tuan tak tanya dah. Subuh pun kita pulun, Zuhur pun pulun, Asar pun kita pulun kan. Tak fikir dah. Dapat 27. Maka Syekh dalam syarah dia lagi sebut tambahan lagi tu, kerana solat jemaah tu kita dapat 20 darjat kebaikan daripada Allah Ta'ala daripada kita solat seorang-seorang. Seperti mana yang sebut dalam hadis Nabi SAW, maka jika engkau mengabaikan keuntungan seperti ini, kalau kita mensia-siakan kelebihan dan ketinggian yang Allah Ta'ala bagi bila kita solat secara berjemaah ini, maka apalah guna engkau menuntut ilmu. Perkara ni ramai orang tersilap. Orang pandang remeh, orang pandang enteng, orang buat lebih kurang.
Jadi ni Syekh kata, apalah guna kalau hantar kelebihan ni kalau tak beramal, kalau tak buat, rugilah. Pasal itu kalau sebut perkara ni kan, takut orang marah kan. Tapi duk mengaji dulu, ramai-ramai duk mengaji tu, kalau 100 orang dalam satu asrama tu hak jaga solat jemaah ni, boleh kira dengan tangan. Hak tu mengaji agama. Jadi nak dapat perkara ni tuan-tuan, bukan benda yang senang. Saya pun mujung pasal mengaji tahfiz dulu kan, dah terbiasa. Kalau satu hari tak main semayang di masjid ni, dia punya tak ketahuan tu boleh rasa lah. Pasal kita dah biasa dah main semayang. Satu waktu waktu lain kita kalut kan, ada hai apakah dia menyegan kan. Tapi satu hari tu mesti kena ada main juga, masa yang kita luangkan solat berjemaah. Tapi kalau orang yang tak biasa mendapat didikan asuhan lagu tu, lepas tu pula dia kata Allah sunat saja jemaah kan. Jadi dia tak memberatkan diri dia, dia tak susahkan diri dia untuk solat berjemaah. Pasal itu di sini Imam pada syarah, dalam syarah kitab ni, Imam Syekh Nawawi Al-Bintani disebut, ramai orang tahu kelebihan solat fardu Jumaat tapi tak beramal, tak jaga. Orang mengaji ilmu agama pun ramai. Pasal itu dalam perkara beramal ni lagu tu lah. Ujian bagi orang yang berilmu adalah beramal. Ujian bagi orang yang beramal pula sifat riya, ujub. Tu semua ujian. Jadi kita nak mengaji dah dulu, kita penawar bagi hati kan. Dah kita boleh beramal, jangan kita sombong. Dah kita tahu kita kena beramal. Semua tu ujian yang Allah Ta'ala titipkan untuk diri kita, nak tengok lagu mana kita nak jawab ujian tadi tu. Bagaimana kita nak menghadapi ujian tersebut. Lagi kelebihan dia, apabila engkau pergi ke masjid, berkisah lagi tentang solat jemaah. Kita berjalan mai ke masjid, adab dia tu berjalan dah dengan perlahan, kemudian berjalan dengan tenang, dan jangan kelang kabut. Jangan kelang kabut. Dalam kitab ada tulis, mai ke masjid jalan dalam perlahan, tenang. Kemudian kita bacalah dalam perjalanan sebelum kita nak mai masjid tu, dengan bacaan ataupun doa dalam tu ada tulis, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik, fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'ah, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni pun kalau siapa boleh beramal bagi. Tapi tak ada masalah kalau sungguh-sungguh kita nak beramal benda ni, tara kita nak boleh ingat, nak mai dalam masjid kita bubuh dalam baju kita baca, lepas tu keluar. Tak pun pelekatlah kat pintu nak keluar rumah tu, nak pergi masjid baca doa ni kan. Lah ni snap bola handphone, saat ni nak pergi masjid, reminder kan, dalam handphone kita boleh set peringatan tu keluar sekali dengan doa ni. Kalau betul-betul kita nak beramal, tak rugi. Dia ada banyak versi juga doa ni tu. Dalam Imam Ghazali lain sikit. Saya rasa dalam kitab Al-Azkar lain pula. Guru saya ada pesan juga ni, doa ni siapa hak amal ni ada kelebihan, keistimewaan dia juga siapa hak baca doa. Tapi tak ingat dah, tak bayar. Jadi makna dia atau maksud dia, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu. Dia ada tawassul sikit. Tawassul di sini maksud dia kita guna kabel, kita menumpang barakah amalan soleh orang lain. Aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu minta kepadamu, orang yang baik, orang yang soleh, tok wali, dan hamba-hambamu yang mengharapkan kurniaanmu. Dengan berkat perjalananku ini, kita nak pergi masjid ni, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid tadi tu kerana congkak, yakni sombong, riaan, riak, minta orang tengok, ataupun sombong, rasa besar diri, dan bukan kerana ulang pula dah riak. Kalau betul-betul
fa inni lam akhrud asharan wala batran. Ashran ni kita keluar tadi tu bukan kerana nak buat perkara keji, benda yang buruk. Dan bukan juga aku pergi masjid kerana riya ataupun sum'ah supaya orang bercakap-cakap kebaikan kita, tetapi aku pergi ini adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksa api neraka dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Jadi dalam kitab sebut berjalan pelan-pelan. Kalau main naik motor, pulah bohgia satu sudahlah. Lagu tu tenang. Hari tu saya ada sebut kan, sebelum apa dia, orang dulu-dulu kadang-kadang nak buat rumah depa tengok masjid, tengok surau kan. Jadi sebenarnya kelebihan rumah duduk dalam masjid ada dia punya kelebihannya. Kelebihan orang yang duduk jauh daripada masjid pun ada kelebihan dia. Jadi tuan-tuan, saya sebut hari tu mungkin tak habis, takut tuan-tuan rasa sedih pula. Allah, rumah aku duduk jauh pada masjid, tak berkat aku, ustaz cerita lagu tak. Jangan. Pasal zaman Nabi SAW pernah juga berlaku di mana di kota Madinatul Munawwarah ada satu kabilah. Mereka ni duduk jauh sikit daripada masjid Nabi SAW. Jadi mereka tengok ada lagi ruang-ruang kosong ni, mereka semua bahkan nak pindah duduk dekat dengan masjid lah. Kan? Supaya dapat kelebihan banyak dan sembahyang jemaah apa semua. Maka Nabi SAW terdengar. Nabi SAW tahu. Nabi SAW kan? Nabi tahu. Macam ayah dengan anak lah, kelaku lagu mana pun ayah tahu, dia boleh baca dah apa dia nak. Lagu tu lah Nabi SAW dengan para sahabat, dia tahu. Tengok kelaku dia boleh faham dah. Maka Nabi SAW kata, tak gaduh dah hampa nak pindah mai dekat dengan masjid Nabi SAW, dekat dengan masjid ni. Pasal apa hampa tetaplah berada di sana? Kerana kelebihan orang yang jauh rumah dia daripada masjid, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosanya dengan setiap langkah, dan Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dengan setiap langkah. Darjat dia tinggi, pahala lagi dapat, dosa lagi Allah ampun. Lagu mana? Naik motor dah, setiap harwalah tu dia panggil setiap pusingan kita tu kan. Sekali pusing berapa kali pusing bisa kira kan. Jalan pun kita tak kira. Tapi nak abang kata murahnya Allah Ta'ala kepada kita jika kita bersungguh-sungguh nak keridaan dia. Murahnya Allah Ta'ala Nabi kita bala sampai sebegitu rupa. Jadi duduk dekat, cara dekat, duduk jauh pun tak dapat tu. Jadi atas diri kita lah lagu mana. Kalau susah pun ada kelebihan dia, kalau senang pun ada kelebihan dia. Semua atas diri kita. Habis bab pergi ke masjid. Jalan ambil ke masjid tu. Adab masuk ke dalam masjid, sampailah ke masjid. Dah berjalan dah tadi kan. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, kata Syekh, kata Imam Ghazali, maka dahulukanlah kaki kananmu. Kalau dalam syarah dia kata, bila kita sampai masjid, lepaskanlah kasut kirimu lebih dahulu, kemudian letak kaki kiri atas kasut. Buka kasut hak belah kiri dulu, kemudian pijak kasut tu. Kemudian lepas pula kasut belah kanan, kemudian barulah pijak masuk ke dalam masjid. Kalau balai lintang kira ke mana? Kalau kita nak kira no? Biasanya kalau jabatan mufti tu dia ada buat pengisytiharan kan? Hak mana dikira bangunan masjid. Kalau dikira bangunan masjid, dalam tu sah kita buat solat sunat i'tikaf. Tapi ada pun luar daripada bangunan masjid tu tak sah lah kalau kita buat solat sunat i'tikaf. Dia ada lah. Saya rasa di sini dalam ni ikut kawasan ni ikut no, balai lintang tu kira luar lah, bangunan tambahan ikut no. Jadi hak mana di iktiraf, di istihar sebagai masjid, situ kita masuk dengan langkah kanan. Tapi kalau kita takut berlaku apa, orang kata apa, kita takut curiga lah kan, tak dapat kelebihan, nak langkah masuk tepi tu kita niat dah kanan. Tak ni ulang pula nak masuk sini kanan, tak rugi pun. Buatlah 2-3 kali masuk kanan tempat baik, tak ada masalah.
Jadi di sini dalam syarah dia sebut, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang mulia, bukan saja masjid, tempat hak elok, dan setiap tempat yang tidak diketahui keadaannya, maka dahuluilah kaki kananmu. Apabila keluar pula daripada masjid, menuju ke masjid juga, keluar masjid, tapi kalau kita nak pergi ke masjid pula pun kaki kanan. Jadi nak abang kata atas niat kita kalau kita keluar daripada masjid, tapi kita nak pergi ke masjid depan tu, macam Tok Qadi bawa angkat nikah sini kan, kita keluar masjid, keluar kaki kanan, walaupun kita tawan keluar masjid kaki kiri, tapi pasal dia nak pergi masjid, keluar kaki kanan. Macam tu kalau kita nak keluar rumah kan, kita nak pergi kerja tempat baik, keluarlah kaki kanan. Pasal masa tu dia berkait dengan niat tujuan kita keluar tadi. Kalau tempat yang baik kita nak tuju, keluarlah dengan kaki kanan. Tapi kalau nak keluar pergi tempat mana, kaki kiri, nak pergi market ke, orang lupa kat Tuhan kan, nak pergi pasar malam ke, jadi kita keluar dari rumah kita kaki kiri. Jelas kot kan? Jelas. Jadi nak abang kata keluar rumah tu janganlah keluar ambil tak tahu hala. Jadi kita keluar ni ada tujuan, nak pergi mana, masjid. Keluar ni mana, pergi market. Keluar ni pergi ambil anak sekolah. Keluar ni nak pergi menuntut ilmu. Jadi keluarlah dengan kaki kanan. Kita sendirilah atok langkah kita. Kerana langkahan kita tadi tu, itulah nak abang kata tu, dia nak kira ibadat tu lah, kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Kalau mengaji bab ilmu hikmat ni, kaki kanan kaki kiri ni semua dia ambil kira. Jam berapa keluar pun dia ambil kira. Hari naah, hari macam-macam. Penin. Dia ada jadual dia tu. Hari apa hari naah lah. Hari apa hari untung lah apa kan. Tapi kita bismillah lah. Jaga kaki kanan kaki kiri ni pun elok lah. Tuan-tuan faham tak ni tuan-tuan ni? Ilmu hikmah ni. Ada ilmu hikmat. Jahat tu pun kena mengaji juga. Bukan maksudnya kena berguru. Bukan mengaji juga. Maksudnya kena berguru. Tak boleh baca faham buta seorang-seorang. Tak boleh, bahaya. Kena ada guru juga. Kemudian kena lapik juga dengan pegangan yang kuat sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Saya ni duk pegang hak tu saja, syirik tak ketahuan lah pula. Pergi. Pasal ilmu hikmat ni pun ada orang salah guna juga ilmu langkah ni. Ada hari tu, ni cerita hak pintu gegak tu kan. Ilmu hikmat dah lebih kurang tu. Tapi hak tu hikmat setan. Ada yang ketuk pintu, kau terlebih dah lagi. Bergegak pintu, orang tak ada. Kan? Gedug. Biasanya kita jadi ni dalam keadaan kita tak duga. Kan, kita duduk dalam bilik tu, kodok siapa mai ni? Biasanya nak jadi time tu lah. Tapi kalau kita duduk relax dalam keadaan bersedia ni, dia payah sih nak jadi. Dia biasa dalam keadaan kita tidak berjaga-jaga dia jadi. Ketuk pintu ni banyak ketah, tapi orang tak ada. Kodok. Kan? Gangguan. Sama ada dia nak masuk hantar barang ataupun dia nak masuk ambil barang. Dua sebab lah. Kan? Dia hantar barang, mungkin dia hantar sihir. Ataupun yang kedua, dia nak masuk rompak kita. Itu pun ilmu hikmat juga. Nak tangkap dia pun kadang kena pakai langkah juga. Kalau polis biasa-biasa keluar tak ikut dia punya langkah, tak dapat juga. Pasal ada seorang sahabat ni, dia pernah tanya kat saya ni, kami ni dekat 6 bulan dah depa Raja SB. Tunggu dekat ada satu tempat di Penang ni, 6 bulan dah duk risik, tak pernah jumpa langsung perompak ni. Tetapi pecah rumah berlaku hampir setiap malam. Tapi pelik lah ilmu dia tadi tu kan. Dia masuk kot dinding, pecah buat bulat, masuk kot dinding, tapi tak jumpa. Anjing pun tak tokok. Jadi puak-puak Cina bukan takut nak report kat polis. Tapi orang kata tak boleh tangkap. Tindakan tak ada lah. Bukan tak ada tindakan, orang kata apa, tindakan tu dah ada, cuma hasil tu belum dapat. Tu orang kata salah guna ilmu hikmat juga lah. Jadi nak tangkap dia tu, kita kena pakai langkah juga. Baru dapat timer dia tu, baru boleh tangkap dia. Kalau pergi duduk tunggu hisap rokok, tak ada. Besok pun hisap rokok, tak ada juga. Pasal dia keluar ada langkah dia. Jadi kita pun kena mengaji juga, baru boleh tangkap macam dia. Kalau nak tangkap sekol lebih kurang tak dapat, tak jumpa. Pasal dia pakai ilmu dia tu lah, ilmu ghaib dia tu kan. Jadi kita pun kena pakai ilmu jugalah, ilmu mengaji baru boleh lawan kan dia. Macam-macam. Tak cerita lagi ilmu orang minyak apa kan. Dulu geng seluar dalam pun ada. Merompak geng seluar dalam. Semua tu ilmu mana tu.
ilmu pelik-pelik apa tu, ilmu pelik macam-macam, merompak pakai seluar dalam kan, ilmu minyak, orang minyak apa semua tu. Baik, jadi kita ni ilmu kita ni nak keredaan Allah Ta'ala. Nak masuk masjid kaki kanan, jauh sangat dia pusing tu. Dalam syarah dia sebut masuk Kaabah pun kaki kanan, keluar Kaabah pun kaki kanan. Kokok lah tuan-tuan dapat rezeki kan. Covid ni Kaabah pintu terbuka, orang tak ada. Kokok mana nak tahu rezeki kan. Jadi masuk kaki kanan, keluar pun kaki kanan. Kokok tak boleh pi secara jasad ni, kokok mimpi tak tahuan nak masuk mana Kaabah ni. Masuk kaki kanan dah mengaji. So kaki kanan, keluar pun kaki kanan. Seronok sembahyang Kaabah ni tuan-tuan. Talalah kok mana pun tak apa. Nak sembahyang menyuruh tu boleh, menyuruh ni boleh. Benda orang Kaabah. Kan? Saya pun tak bisa masuk lagi lah. Dan ketika mana kita masuk ke dalam masjid, bacalah doa. Dia ada banyak versi tu. Di sini baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwa wa rahmati. Hak tu tambahan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak selalu kita duk tengok baca tu ada atas tu. Kan? Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwa wa rahmati. Tapi itu terkali. Sepatutnya dia duduk kat luar, kita buh kat dalam. Kan? Dia doa keluar masjid, lain pula kan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Keluar. Tapi ni suruh baca. Okey. Allahumma ghfir belakang tu ya Abu Fadli. Sini dia mesti waftah li Abu Rahmati. Baca tak habis. Kena. Jadi Allahumma ghfir li zunubi waftah li Abu Rahmati. Minta kepada Allah Ta'ala supaya ampun dosa kita, kemudian buka pintu rahmat. Masuk ke masjid nak rahmat. Hak ni kita keluar abwaab fadlik, minta kelebihan pula. Betul. Kalau dalam syarah dia suruh minta lindung daripada setan. A'udzubillahil azimi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Baca auzubillah lah maksudnya. Baca auzubillah, selawat kat Nabi, kemudian baca ni Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaab rahmati. Saya rasa ni tuan-tuan sampai belakang dah kan. Samalah kaedah dia kan. Masjid buat inisiatif nak masuk masjid ada. Jadi hari-hari duk baca 10 tahun takkan tak baik. Kan? Lagu tu lah juga kalau kita nak ajak tadi doa nak berjalan mai ke masjid, kita ajak diri kita pelekat di pintu rumah. Setahun dua ingat dah, tak sampai setahun dah, sebulan kalau hari-hari baca ingat dah. Lancak dah. Dan apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, masuk-masuk masjid orang menjual, duk promote, duk promosi, duk jajar barang. Hak ni kadang-kadang ustaz pun buat tu. Hak ni bukan saya nak pondah orang, kadang-kadang tak perasan. Kan? Tak boleh. Tak boleh. Maka di situ kata apa? Kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Maksud kata kita dalam dunia ni tak bolehlah kita duk i'lan benda yang boleh melupakan orang tentang Allah Ta'ala. Kita duk jual barang tu, kita duk i'lan barang kita, sedangkan orang main masjid tu nak ingat ke Tuhan. Tak boleh. Jadi doa kat dia tu, minta Allah Ta'ala tak bagi untung, bagi rugi bang. Lagu tu. Ni orang marah ni kalau baca ni tu. Tapi kadang orang terbuat kan, terbuat. Dia pasal nak kena jaga adab masjid tu. Kita main masjid ni kita tumpu untuk Allah Ta'ala saja. Ni masuk tu bila duk cerita ni kelebihan saya jual ni barang ni, kata kan dah jadi lain lah kan. Minyak ni kata saya buat ni jadi masalah. Ni ayak ni lagu ni jadi masalah. Dalam masjid buat promosi barang tak boleh. Adab. Bukan saya kata ni dalam kitab lah.
Jadi kalau kita nak jual lah, duduk luar masjid, buka bonet kereta ke apa, kita cerita, tu tak apa, sesuai. Tapi dalam masjid tidak sesuai, tak menarik kita buat dalam masjid. Kalau tak beradab, jawapannya biadab. Kita biadab dengan Allah Ta'ala lah maksudnya. Na'udzubillah. Kadang mungkin orang tak perasan kot, terlepas pandang. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, tadi orang jual, hak ni orang duk cari barang pula dah. Maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Allah, cari barang kata aku tu pula dah. Begitulah kita disuruh oleh Nabi SAW. Jadi di sini satu lagi keadaan, jangan kita i'lan, adab juga. Satu, i'lan menega, yang kedua i'lan barang hilang. Ambil barang tu, keluar, kita cerita di luar. Ni nak abang kata nak menjaga kesucian, kehormatan masjid. Jelas kot jadi kalau kita hilang sengat-sengat sudahlah. Tengok Syah ni, pergi ambil sengat, keluar pergi. Pasal kita nak jaga kesucian masjid supaya kita rasa beradab dengan tempat ni. Lagu tu makna dia. Jadi di sini nak ajak Nabi SAW, nak ajak kita supaya beradab dengan masjid. Jangan duk cakap tak ketahuan, jangan duk buat benda tak ketahuan dalam masjid ni. Tu mesyuarat agung duk menjerit-jerit ke apa ke besok ni nak main. Kena beringat masjid. Lepas tu pada lagi dalam masjid duk ambil gambar masa orang menikah tu kan. Habis sampai kepala Tok Kadi musin serban kawan tu. Kan? Tu yang kadang-kadang Tok Kadi radang tu. Dia nak ambil angle dia tu, memusi serban. Pasal apa serban? Rupanya kawan duk pusing kamera kat atas. Nu nak ambil gambar sign CJ nikah tu. Tu yang Tok Kadi radang sangat tu. Kan bila kita dah berlebih kurang, yang haid pun masuk mai kan. Haid tu yang ada inisiatif lah kan. Setengah masjid di negeri-negeri lain depa buat dewan akad nikah. Buat dewan akad nikah. Ataupun depa buat di balai lintang. Depa buh lah bagi elok puan-puan nak muda yang nak ambil gambar tak apa. Pasal apa? Nak jaga ruang lingkup masjid ni. Kadang-kadang tu lah orang tak jaga, buat lebih kurang ambil gambar lah kan, berseronok. Kadang pakai baju ni Allah Rabbi, tak tahulah dah kenuri kan. Pakai baju kebaya terbelah sampai kat macam-macam lah cerita. Jadi kehormatan masjid tu tak terjaga, tercalak dengan amalan perbuatan orang Islam sendiri. Jadi di sini nega iklan jual barang pun tak boleh. Ni benda penting, hilang barang pun tak boleh. Ni apatah lagi suka-suka dia buat ambil gambar lah apa lagi lah tak boleh. Sebab tu kan ada dulu yang daripada duk pelekat dalam masjid kan, yang sebut satu perkataan dunia ataupun benda yang tak faedah dalam masjid, amalan dia tertolak berapa puluh tahun? 40 tahun kan. Jadi ada kadang-kadang dia pelekat dalam masjid. Walaupun benda tu bukan hadis, tetapi sebenarnya itu juga adalah ingatan kepada kita. Nak cakap apa dalam masjid, beringat elok. Patut tak patut kita jaga. Lagu tu. Jadi kita berhenti dalam tu lah. Berhenti dekat hilang kata. Jadi lagu mana nak buat? Ini semua di luar masjid. Iklan di luar masjid. Kalau ada masalah apa. Nak berniaga pun di luar masjid. Dalam masjid jangan. Nak menjaga kehormatan, kesucian masjid. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة.